Kisah yang bakal saya ceritakan ini adalah kisah benar, seram yang diceritakan oleh arwah ayah saya kepada saya. Nama tempat, watak negeri terpaksa saya rahsiakan untuk menjaga sensitiviti masyarakat tertentu. Dikisahkan ada satu nama hantu yang tidak boleh disebut kerana mungkin ia akan datang kepada kita pada malam hari, sama ada bertemu dalam mimpi ataupun realiti. Kisah ini berlaku pada tahun 1960-an, seperti yang diceritakan oleh arwah ayah saya kepada saya. Begini kisahnya. Al-Kisah diceritakan terdapat sepasang suami isteri yang memakan harta anak yatim. Ketika hidupnya, mereka amat suka menyusahkan kehidupan orang lain. Setelah terbongkarnya rahsia mereka memakan harta anak yatim, maka mereka berdua telah pun bersumpah kepada semua penduduk kampung bahawa jika benar mereka memakan harta anak yatim, mereka akan bangkit dari kubur menjadi hantu selama 7 hari serta 7 keturunan mereka. Dengan disaksikan sumpahnya oleh penduduk setempat, maka mereka telah terselamat dari hukuman yang bakal diterima oleh mereka berdua. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka berdua telah pun tua dan uzur. Untuk pengetahuan semua, mereka telah pun dikurniakan anak dan cucu. Pasangan tua tersebut telah sakit. Yang terlebih dahulu meninggalkan dunia adalah suaminya yang telah bersumpah itu. Maka, pada malam matinya lelaki tua tersebut, diceritakan bahawa kubur lelaki tua itu telah merekah dan mengeluarkan asap. Lalu, keluarlah jasad lelaki tua terbabit. Keadaannya amatlah mengerikan. Dengan tangannya telah terkeluar dari kain kafannya. Sebelah tangan lagi menutup dahinya yang berlubang. Hantu kemolok itu bergerak ke bawah seakan terawang-awangan, tidak menjejak bumi. Keadaan baunya amatlah busuk seperti bangkai dan tersangatlah hanyir sehingga menusuk hidung bagi sesiapa yang terbau akannya. Kisah terjadinya penemuan hantu kemolok tersebut bermula apabila terdapat seorang lelaki menaiki basikal seorang diri untuk balik ke rumah setelah seharian bekerja di kebun mengutip getah beku. Sambil bersiul-siul, lelaki itu menyanyi-nyanyi menghiburkan hatinya yang seakan resah kerana takut akan suasana pada malam yang sejuk dan dingin. Pada waktu itu, ketika dia melewati tanah perkuburan di kampungnya, tanpa disedari oleh beliau, secara tiba-tiba sahaja, hantu kemolok muncul dari arah belakang, terus naik ke atas basikalnya. Dengan ketawa terkekek-kekek dan terbahak-bahak, hantu itu terus menggeletek lelaki tersebut. Yang sadisnya, hantu itu menggeletek lelaki itu sehinggalah lelaki itu kehilangan ajalnya. Pada keesokan paginya, gemparlah penduduk kampung ketika itu dengan penemuan mayat lelaki tersebut. Ada kesan lebam seperti jari di bahagian pinggang dan tengkuk pada mayat lelaki terbabit. Bau mayat lelaki itu pula tersangat-sangatlah busuk dan meloyakan semua penduduk kampung yang mendekatinya. Ada penduduk yang menceritakan terjumpa hantu kemolok yang sedang asyik memakan telur ayam di reban belakang rumahnya. Pada zaman itu, penduduk kampung hanya memakai obor api untuk menerangi jalan ketika hendak keluar dari rumah untuk ke pekan. Hanya orang berada, orang yang senang sahaja yang memakai lampu suluh. Setelah melihatkan kejadian hantu kemolok memakan telur ayam, orang kampung itu lantas mengacah-acahkan api obor ke arah hantu itu. Dengan segera juga, hantu kemolok itu ketawa terkekek-kekek dan terus terapung, terawang-awangan secara perlahan pergi ke arah makam dalam liang kuburnya. Maka dengan itu, tahulah penduduk kampung akan siapakah gerangan hantu yang mengganggu
seluruh penduduk kampung mereka selama ini. Ada juga penduduk yang menceritakan bahawa hantu Kemolok pernah datang memakan nasi dan lauk di dapur. Habis diselongkannya periuk nasi yang terdapat makanan di dalamnya. Yang paling menjijikkan, apa sahaja yang disentuh oleh hantu Kemolok tersebut akan berbau busuk dan tidak boleh dibasuh dengan sabun. Kerana baunya dikatakan tidak akan hilang walaupun telah dibasuh berulang-ulang kali. Segala barang yang disentuh oleh hantu Kemolok itu akan dibakar kerana ada segelintir penduduk kampung takut akan terkena badi hantu Kemolok itu. Kisah hantu Kemolok ini tidak berakhir begitu sahaja. Yang paling menyeramkan dan menakutkan, keturunan mereka setelah mati ketika malam hari akan menjadi hantu Kemolok selama 7 hari serta 7 keturunannya akibat dari sumpahan yang telah dibuat oleh moyang mereka. Kesian mereka kan? Menjadi tanda tanya kepada saya juga. Adakah masih ada lagi keturunan mereka? Dan adakah sumpahan hantu Kemolok itu telah terhapus dan berakhir? Sekian kisah benar dan seram seperti yang diceritakan oleh arwah ayah saya kepada saya. Jika ada lagi kisah yang menarik, akan saya kongsikan kepada pembaca semua. Akhir kata dari saya, alam gaib itu ada. Kita semua tidak bersendirian.